Gelas champagne di tanganku tiba-tiba menjadi tidak berat langsung. Aku berdiri di ambang pintu dapur rumah ibu, memerhatikan Serena ketawa di teleponnya sementara ibu bersandar di bahunya. Kedua-duanya merenung skrin yang tidak dapat kulihat dari tempatku berdiri. Kemudian ibu jari Serena bergerak. Satu jentikan sambil lewat dan aku terdengar loceng pemberitahuan dari teleponku sendiri di dalam poket. Aku mengeluarkannya. Sembang kumpulan keluarga. Mesej ibu bercahaya di bahagian atas. Tolong jangan datang. Keluarga itu mahukan perkahwinan yang bebas drama. Dan di bawahnya, terang benderang seperti papan tanda neon. Serena menyukainya. Kakakku baru sahaja secara terbuka meluluskan pengecualianku daripada acara yang telah kubelanjakan, 47,000 untuk membiayai. Dapur tiba-tiba terasa terlalu terang. Aku dapat mendengar denggungan peti sejuk, bunyi televisyen ayahku di bilik sebelah yang jauh, cara gelang emas Serena, yang kubeli untuknya sempena hari lahirnya, berdenting pada sarung teleponnya semasa dia meletakkannya. Semuanya menjadi fokus yang menyakitkan sementara sesuatu di dalam diriku berjalan dengan sempurna, dengan tenang dan berbahaya. Namaku Valentina. Saya berumur 31 tahun, dan saya seorang pengurus proyek. Ini adalah kisah bagaimana saya berhenti menguruskan kehidupan orang lain dan mula melindungi kehidupan saya sendiri. Tetapi pertama sekali, saya perlu memberitahu Anda bagaimana kami sampai ke tahap itu. Bermula 6 bulan sebelumnya apabila seluruh mimpi ngeri ini bermula. Sebelum saya memberitahu Anda apa yang berlaku seterusnya, beritahu saya dari mana Anda mendengar supaya saya tahu saya tidak keseorangan. Saya mungkin harus menjelaskan bagaimana kami sampai ke tahap ini. Walaupun, sejujurnya, tanda-tanda itu sentiasa ada. Saya hanya memilih untuk tidak melihatnya. Saya sentiasa menjadi anak perempuan yang boleh dipercayai, bukan anak kesayangan. Gelaran itu milik Serena sejak dia dilahirkan, tetapi anak yang menyelesaikan masalah. Apabila ibu memerlukan seseorang untuk menyelaras acara kelab bukunya, saya membina sistem hamparan untuknya. Apabila perniagaan ayah menghadapi audit, saya menghabiskan 3 hujung minggu untuk menguruskan risit selama 7 tahun. Apabila Serena bertunang tahun lepas, kata-kata pertama yang keluar dari mulut ibu ialah, "Syukurlah Valentina akan membantu merancang semuanya." Bukan, adakah awak akan membantu? Hanya andaian bahawa saya akan membantu, kerana saya selalu berbuat demikian. Selama 6 bulan, saya menguruskan semuanya. Deposit tempat, kontrak catering, pereka pencahayaan, gubahan bunga, percetakan jemputan. Setiap email vendor masuk ke akaun saya. Setiap pembayaran melalui kad saya. Saya memberitahu diri sendiri bahawa ia adalah sementara. Serena akan membayar balik saya selepas perkahwinan, bahawa inilah yang dilakukan oleh keluarga untuk satu sama lain. Tetapi Serena tidak pernah bertanya berapa kos sesuatu. Ibu tidak pernah mempersoalkan sama ada saya mampu. Dan apabila saya dengan lembut mencadangkan mungkin membahagikan beberapa perbelanjaan, Serena hanya mengeluh dan berkata, "Val, awak sangat pandai dalam hal ini. Tidak bolehkah awak membuatnya berjaya? Awak selalu begitu." Ayat itu sepatutnya menjadi amaran saya. Satu-satunya orang yang pernah mempersoalkan dinamik ini ialah nenek saya, Elina. Dia tinggal di sebuah pondok kecil di belakang rumah ibu, tempat yang sama dia pindah selepas Datuk meninggal dunia. Setiap Ahad, saya akan melawatnya di sana, duduk di tamannya semasa dia memangkas bunga mawar dan bertanya kepada saya soalan yang tidak pernah ditanya oleh orang lain. "Awak gembira, Miha?" katanya, tangannya yang lapuk menyentuh batangnya dengan lembut. "Awak sibuk sahaja." Saya tidak pernah tahu bagaimana untuk menjawabnya. 2 minggu sebelum saat dapur itu, sesuatu berubah. Ibu mengumumkan dia ingin menambah minggu perkahwinan, satu siri peracara untuk menarik perhatian bakal mertua Serena. Makan tengah hari, hari spa, makan malam latihan di kelab desa. Dia mempersembahkannya secara santai sambil minum kopi seolah-olah dia mencadangkan bantal lempar baharu. "Ia pasti cantik," kata ibu. Matanya bersinar. "Sangat elegan. Serena berhak berasa istimewa."
Saya mengira di dalam kepala. Minimum 15.000 lagi. Ibu, banyak lagi untuk ditambah lewat ini. Budget sudah mepet. Senyuman ibu mengecil. Kita sentiasa boleh menggunakan dana kecemasan ibu. Dia tidak begitu memerlukannya sekarang. Udara keluar dari paru-paru saya. Simpanan Nenek Elina, akaun yang telah dibinanya selama beberapa dekad, dilindungi dengan gigi, untuk kecemasan perubatan atau jika dia memerlukan rawatan, dan ibu mahu membelanjakannya untuk mimosa dan jubah spa. Sama sekali tidak, kataku. Serena mengangkat muka dari teleponnya buat kali pertama. Ya Tuhan, Val, kenapa kamu bersusah payah begitu? Bukannya nenek akan pergi ke mana-mana. Dia baik-baik saja. Itu 3 hari sebelum mesej teks itu. 3 hari sebelumnya saya berdiri di pintu dapur dan memerhatikan kakak saya bersetuju dengan pemadam saya. Saya tidak bersemuka dengan mereka pada hari itu. Saya berjalan kembali ke kereta saya, duduk di tempat duduk pemandu, dan membuka aplikasi perbankan saya. Baris demi baris charge bersinar kembali kepada saya. Tempat 18.500. Catering 12.300. Juru gambar $4.800. Bunga $3.200. DJ dan musik $2.800. Jemputan dan percetakan $3.200. Kit perkahwinan $2.500. Sewaan dan hiasan $4.000. Nombor-nombor itu kabur bersama sehingga ia tidak lagi menjadi perbelanjaan dan mula menjadi bukti. Saya telah membelanjakan 47.000 untuk majlis perkahwinan yang saya tidak lagi dijemput. Malam itu, saya memandu ke pondok Nenek Elina. Dia berada di tamannya. Walaupun hampir gelap, tubuhnya yang kecil membongkok di atas semak mawar. Apabila dia melihat saya, dia menegakkan badannya perlahan-lahan, dan sesuatu dalam riak wajahnya memberitahu saya bahawa dia sudah tahu. Mereka menghantar mesej itu kepada awak, katanya. Bukan soalan. Macam mana awak tahu? Sebab saya terdengar ibu awak dan Serena berbual semalam. Mereka kata lebih mudah kalau awak tiada di sana. Lebih mudah untuk menikmati diri mereka sendiri tanpa perlu risau tentang awak melayang-layang. Suaranya serak pada perkataan terakhir. Saya terduduk di bangku tamannya. Kayu masih hangat akibat sinaran matahari petang. Saya yang bayar semuanya. Nenek. Semuanya. Dia duduk di sebelah saya, memegang tangan saya di kedua-dua belah tangannya. Kulitnya selembut kertas. Cengkamannya sangat kuat. Miha, saya telah melihat mereka melakukan ini kepada awak sepanjang hidup awak. Ambil, dan jangan sekali-kali mengucapkan terima kasih. Saya juga telah melihat ia berlaku kepada saya. Matanya berkaca. Saya asyik terfikir awak akan mempertahankan diri, tetapi saya sepatutnya mempertahankan awak lebih awal. Ini bukan salah awak. Dan ia juga bukan salah awak. Awak dengar saya? Kekejaman mereka bukan salah awak. Kami duduk di sana sehingga bintang-bintang muncul. Apabila saya akhirnya pergi, Nenek Elina mengiringi saya ke kereta saya dan menekan sesuatu ke tapak tangan saya. Sekeping kunci perak kecil. Ini untuk peti deposit keselamatan saya, dia berbisik. Jika apa-apa berlaku, jika mereka cuba apa-apa, awak satu-satunya orang yang saya percayai. Saya menutup jari saya di sekelilingnya. Tiada apa yang akan berlaku kepada awak. Saya tahu kerana awak akan memastikannya. Itu hari Isnin. Menjelang hari Rabu, saya telah membuat keputusan saya. Menjelang hari Jumaat, saya telah melaksanakannya. Petang Jumaat itu, saya duduk di hadapan komputer riba di pejabat rumah saya dan memulakan proses yang akan mengubah segalanya. Saya mulakan dengan jendor. Seorang demi seorang, saya membuka email saya dan memaparkan setiap kontrak. Catering, fotografi, tempat, bunga, pencahayaan, DJ, pereka kek, pencetak jemputan. Setiap perjanjian terikat dengan nama saya, kad kredit saya, kelulusan saya. Saya telah mendraft email yang sama.
Disebabkan oleh keadaan yang tidak dijangka, saya perlu membatalkan perkhidmatan ini berkuat kuasa serta-merta. Sila sahkan risit dan garis masa bayaran balik. Saya tidak menyebut drama keluarga. Saya tidak menjelaskan. Saya hanya berhenti mengaktifkannya. Syarikat catering membalas dahulu. Pemprosesan bayaran balik yang disahkan ditolak yuran pembatalan 10%. Kemudian juru gambar. Jadi, saya kesal mendengarnya. Bayaran balik penuh akan datang dalam masa 5 hingga 7 hari bekerja. Kemudian kedai bunga, tempat majlis, pasukan pencahayaan. Satu demi satu, saya menyaksikan majlis perkahwinan yang dianggap remeh oleh keluarga saya lenyap begitu sahaja. Saya tidak berasa puas, tiada kegembiraan dendam, hanya ketenangan yang pelik dan menenangkan. Seperti akhirnya menurunkan beban yang telah lama saya pikul sehingga saya terlupa ia bukan sebahagian daripada badan saya. Telefon saya berdering sekali. Sembang kumpulan keluarga. Serena, Val, bolehkah awak sahkan jumlah kaki tangan terakhir dengan caterer? Ibu mahu menambah 2 orang lagi. Saya menaip balik. Awak kena tanya mereka sendiri. 3 minit kemudian, telefon saya berdering. Ibu. Saya tidak menjawab. Dia menelefon lagi. Kemudian Serena. Kemudian mereka berdua bersama-sama. Mesej mereka bertimbun-timbun dalam keadaan panik. Valentina, apa yang berlaku? Ya. Caterer kata kontrak kita dibatalkan. Ini tak kelakar. Hubungi kami semula sekarang. Saya menghadapkan telefon saya ke bawah dan memandu ke pondok Nenek Elina. Memerlukan seorang yang akan memahami apa yang telah saya lakukan dan mengapa. Dia sedang membuat teh ketika saya tiba. Dapur kecilnya hangat dan wangi. Saya memberitahunya apa yang telah saya lakukan. Dia mendengar tanpa menyampuk. Matanya tetap memandang saya. Setelah saya selesai, dia meletakkan cawan tehnya. Bagus, katanya tegas. Sudah tiba masanya. Mereka akan sangat marah. Biarkan mereka marah. Kemarahan adalah apa yang orang rasakan apabila mereka hilang kawalan terhadap Anda. Dia mencapai ke seberang meja. Saya bangga dengan awak, Miha. Buat pertama kalinya dalam hidup awak, awak memilih diri sendiri. Malam itu, di apartemen saya, telefon saya tidak berhenti berdengung. Mesej, panggilan, mail suara. Suara ibu saya bertukar daripada kekeliruan kepada kemarahan kepada sesuatu yang hampir panik. Valentina, awak perlu betulkan ini. Awak merosakkan perkahwinan kakak awak. Bagaimana awak boleh begitu mementingkan diri sendiri? Mementingkan diri sendiri? Perkataan yang telah mengawal saya sepanjang hidup saya. Label yang mereka gunakan setiap kali saya teragak-agak. Setiap kali saya mempersoalkan. Setiap kali saya hampir mengutamakan keperluan saya sendiri. Tetapi kali ini, ia tidak sampai. Kali ini saya mengenalinya seadanya. Manipulasi. Saya menghubungi seorang, Mason Hill, seorang peguam yang telah membantu saya dengan pertikaian kontrak di tempat kerja. Saya menjelaskan situasinya, teks tanpa undangan, charge sebanyak 47,000. Percubaan ibu untuk mengakses simpanan Nenek Elina. Adakah awak ada dokumen? Dia bertanya. Setiap email, setiap risit, setiap mesej teks. Bagus. Saya rasa kita perlu berbual dengan keluarga awak. Secara rasmi. Mereka akan pulang dari perjalanan praperkahwinan mereka dalam masa 3 hari. Sempurna. Mari kita jumpa mereka di lapangan terbang. Saya menyemak kalender kongsi keluarga, yang dikekalkan oleh ibu secara obsesif dan tidak pernah terfikir untuk mengalih keluar akses saya. Penerbangan mereka tiba pada pagi Selasa jam 9.47 pagi di Terminal 2. Pada pagi mereka dijadwalkan pulang. Saya menjemput Nenek Elina lebih awal. Kami tiba di lapangan terbang. Pada jam 9.15, memberi kami masa untuk bertemu dengan Mason dan meletakkan diri kami berhampiran tempat pengambilan bagasi sebelum penerbangan mereka mendarat. Dia berpakaian rapi, memakai kotnya yang cantik dan anting-anting mutiara yang diberikan oleh datuk kepadanya 50 tahun yang lalu.
Dia memegang lengan saya semasa kami berjalan melalui terminal. Cengkamannya kukuh. Masun bertemu kami berhampiran tempat pengambilan bagasi. Tenang dan profesional. Ingat, katanya perlahan. Mereka mungkin akan cuba membuat awak rasa bersalah. Jangan terlibat secara emosi. Berpegang pada fakta. Pintu ketibaan terbuka. Penumpang berpusu-pusu keluar, mengheret beg pakaian, memeriksa telefon. Kemudian saya melihat mereka. Ibu keluar dahulu, posturnya kaku dengan tekanan yang hampir tidak terkawal. Serena mengekori, wajahnya tegang. Namun, tunang Serena mengekori dari belakang sambil memandang teleponnya. Dia kebanyakannya diam sepanjang petunangan, lebih berminat dengan teleponnya daripada drama perkahwinan. Tetapi hari ini, dia kelihatan benar-benar tidak selesa dengan konfrontasi yang berlaku. Ayah muncul di belakang, sudah memeriksa mentalnya. Ibu melihat kami dahulu. Riak wajahnya berubah menjadi kekeliruan, kemudian pengecaman, kemudian sesuatu yang dingin. Apa yang awak buat di sini? Kita perlu bercakap, kataku. Kita tidak perlu buat apa-apa. Serena membentak. Awak sudah mensabotaj semuanya. Masun melangkah ke hadapan. Selamat pagi. Nama saya Masun Hill. Saya mewakili Valentina dan Elena dalam perkara yang memerlukan perhatian segera awak. Dia menghulurkan sesampul surat. Ini berkaitan dengan eksploitasi kewangan yang berkaitan dengan perbelanjaan perkahwinan dan percubaan akses tanpa kebenaran ke akaun simpanan Puan Elena. Wajah ibu menjadi pucat. Eksploitasi kewangan? Itu mengarut. Valentina menawarkan bantuan. Adakah dia menawarkan? Tanya Masun dengan lembut. Atau adakah awak menganggapnya? Dia selalu membantu dengan hal keluarga. Dan adakah dia dijemput ke acara keluarga khusus ini? Diam. Mata Serena melirik ke arah lain. Masun menyerahkan sampul surat kedua kepada ibunya. Ini adalah salinan mesej yang tidak menjemput Valentina dari majlis perkahwinan bersama-sama dengan dokumentasi perbelanjaan sebanyak 47,000 yang ditanggungnya sendiri. Kami sedang menuntut bayaran balik penuh serta yuran guaman. Ibu mengoyakkan sampul surat itu. Tangannya menggeletar semasa membaca. Wajahnya berubah daripada marah kepada sesuatu seperti ketakutan. Ini boleh merosakkan kami dari segi kewangan. Ya, kataku perlahan. Seperti cara awak cuba merosakkan Nenek Elena dengan mengambil simpanan kecemasannya. Nenek Elena melangkah ke hadapan. Suaranya lebih kuat daripada yang pernah saya dengar selama bertahun-tahun. Awak memberitahu cucu perempuan saya bahawa dia tidak dialu-alukan ke acara yang dia bayar. Kamu cuba ambil wang yang telah aku simpan sepanjang hidupku, dan kamu melakukannya tanpa rasa malu, tanpa teragak-agak, kerana kamu tidak pernah menghadapi akibatnya sebelum ini. Ibu, kamu berdrama. Tidak. Suara nenek kedengaran seperti cemeti. Berdrama bermaksud mengecualikan anak perempuan kamu daripada majlis perkahwinan keluarga. Berdrama bermaksud mencuri daripada ibu kamu sendiri. Aku jujur. Sesuatu yang sudah lama tidak dilakukan oleh keluarga ini. Orang ramai mula merenung. Ibu benci babak. Pipinya memerah. Bolehkah kita bincangkan perkara ini di tempat yang pribadi? Kenapa? Aku bertanya. Jadi kamu boleh memanipulasi aku secara pribadi seperti yang kamu lakukan sepanjang hidupku? Serena akhirnya menemui suaranya. Kamu benar-benar akan menyaman kami? Keluarga kamu sendiri? Kamu benar-benar tidak dijemput? Kakak kamu sendiri? Dia tidak mempunyai jawaban untuk itu. Ayah akhirnya bersuara. Suaranya letih. Bal, kita telah melakukan kesilapan, tetapi ini nampaknya keterlaluan. Ayah, kamu duduk di sana dan memerhatikan mereka melakukan ini kepadaku. Kamu selalu duduk di sana dan memerhati. Skim kekejamannya yang tersendiri. Sesuatu berkelip-kelip di wajahnya. Mungkin pengiktirafan. Atau rasa malu. Masun menyerahkan sampul surat berasingan kepada Serena.
Ini notis bahwa Valentina telah diberikan kuasa wakil ke atas akaun keuangan Elina. Sebarang percubaan untuk mengakses dana tersebut tanpa persetujuan bertulis Elina akan didakwa. Serena menggenggam sampul surat itu seolah-olah ia akan menggigitnya. Saya tidak percaya awak buat macam ni. Saya tidak percaya ia mengambil masa selama ini. Ketenangan ibu akhirnya hancur. Valentina, tolonglah. Kita keluarga. Kita boleh selesaikan ini. Beritahu sahaja kami apa yang awak mahukan. Saya memandangnya, benar-benar memandangnya, dan melihat seseorang yang telah menghabiskan beberapa dekad menggunakan rasa bersalah seperti senjata. Seseorang yang mengajar saya bahawa cinta bermaksud pengorbanan, bahawa keluarga bermaksud kewajipan, bahawa nilai saya diukur dengan apa yang saya berikan. Saya mahu awak faham sesuatu. Saya berkata, saya sudah selesai. Sudah selesai menjadi jaring keselamatan awak. Sudah selesai membayar untuk perkara yang awak tidak hargai. Sudah selesai berpura-pura kita rapat, sedangkan awak hanya melihat saya sebagai sumber. Jadi, awak menghukum kami? Tidak. Saya melindungi diri saya sendiri. Masun menyerahkan set kertas terakhir. Awak ada 30 hari untuk membalas notis ini. Sehingga perkara ini diselesaikan, awak dilarang menghubungi Valentina atau Elina, kecuali melalui saluran perundangan. Wajah ibu berkerut. Serena mengesat matanya, menyapu maskaranya. Damon bergerak dengan tidak selesa. Ayah kelihatan lebih kecil, seperti dia semakin mengecil. Apa yang perlu kita buat sekarang? Bisik ibu. Saya bertentang mata dengannya buat kali terakhir. Fikirkan. Seperti yang awak harapkan. Kemudian saya memegang lengan nenek Elina, dan kami berjalan pergi. Di belakang kami, saya terdengar Serena memanggil, perkahwinan itu akan berlangsung dalam masa 2 minggu. Kita tiada apa-apa. Saya tidak berpaling. Saya terus berjalan. Nenek Elina berdiri tegak di sebelah saya. Masun mengikori dari belakang. Dan buat pertama kalinya dalam hidup saya merasakan beban jangkaan mereka terangkat dari bahu saya. Kami tidak bercakap sehingga kami sampai di garaj tempat letak kereta. Kemudian, Nenek Elina berhenti, berpaling menghadap saya, dan memeluk saya erat sehingga saya hampir tidak dapat bernafas. Terima kasih, bisiknya, kerana membelah kami berdua. Terima kasih kerana mengajar saya bahawa saya boleh. Penyelesaian perundangan mengambil masa 6 minggu untuk dimuktamadkan. Sebaik sahaja pembayaran balik penuh dan yuran guaman dibayar, perintah sekatan ke atas hubungan telah ditarik balik, walaupun saya mengekalkan batasan saya. Dalam beberapa minggu berikutnya, prosiding undang-undang diteruskan. Masun betul. Sebaik sahaja kami mengemukakan dokumentasi, peguam ibu dan Serena menasihati mereka untuk segera menyelesaikannya. Mereka membayar balik jumlah penuh 47,000 ditambah yuran guaman. Perkahwinan itu ditangguhkan selama-lamanya. Saya diberitahu melalui sepupu saya Marco, anak lelaki kakak ayah, yang sentiasa bersikap neutral dalam drama keluarga, bahawa mereka akhirnya mengadakan majlis kecil di Dewan Bandaraya, hanya keluarga terdekat. Serena dan Damon sememangnya telah berkahwin di Dewan Bandaraya dengan hanya ibu, ayah, dan ibu bapa Damon yang hadir. Perkahwinan itu berlangsung kurang daripada setahun. Marco berkata Damon tidak dapat mengendalikan dinamik keluarga dan beredar. Kali terakhir dia mendengar, perceraian Serena telah dimuktamadkan pada musim bunga lalu. Saya juga tidak dijemput ke majlis itu. Saya tidak kisah. Simpanan Nenek Elina kekal dilindungi, dikunci dengan kawalan yang memerlukan 2 tanda tangan untuk sebarang pengeluaran, miliknya dan saya. Kami menjadikannya rasmi. Saya merupakan surat kuasa wakilnya, proksi penjagaan kesihatannya, orang yang akan memastikan dia dilindungi. Ibu pernah cuba menghubunginya, 3 bulan kemudian, melalui email yang bermula dengan titik. Saya sempat berfikir dan berakhir dengan, mungkin kita boleh minum kopi suatu hari nanti. Saya tidak membalas, bukan kerana kekejaman, tetapi kerana saya mengenalinya seadanya.
Satu lagi percubaan untuk menarik saya kembali ke peranan yang telah mereka berikan kepada saya. Serena tidak pernah meminta maaf. Kali terakhir saya dengar, dia berpindah ke negeri lain. Ayah menghantar mesej teks yang janggal semasa cuti. Saya membalas dengan sopan, tetapi ringkas. Saya tidak membenci mereka, tetapi saya juga tidak lagi mengorbankan diri saya untuk mereka. Saya mula menjadi sukarelawan di pusat advokasi yang membantu warga emas melindungi keuangan mereka daripada eksploitasi keluarga. Rupa-rupanya terdapat ramai orang seperti Nenek Elina. Orang yang menghabiskan hidup mereka membina sesuatu hanya untuk melihat ahli keluarga cuba mengambilnya tanpa bertanya. Saya membantu mereka menyediakan perlindungan, menavigasi sistem perundangan, mencari suara mereka. Ia adalah kerja pertama yang terasa benar-benar bermakna. Nenek Elina berumur 82 tahun bulan lepas. Kami meraihkannya di tamannya, hanya kami berdua, dengan teh dan kek lemon yang dibuatnya yang tidak pernah cukup manis. Dia bercerita tentang Datuk, tentang tahun-tahun awal perkahwinan mereka, tentang pilihan yang dia harap dia buat secara berbeza. Saya sepatutnya lebih melindungi kamu, katanya, daripada jangkaan ibumu, daripada sifat mementingkan diri sendiri Serena. Kamu melindungi saya dengan satu-satunya cara yang kamu boleh. Kamu melihat saya ketika orang lain tidak melihatnya. Kamu mengajar saya bahawa saya penting. Dia menggenggam tangan saya. Kamu sentiasa penting, Ma. Cuma kamu mengambil sedikit masa untuk mempercayainya. Saya pernah berfikir bahawa cinta bermaksud membawa segala-galanya untuk orang yang mendakwa mereka memerlukan saya. Saya fikir batasan adalah mementingkan diri sendiri, mengatakan tidak bermaksud gagal. Saya fikir keluarga sepatutnya terasa seperti kewajipan. Tetapi cinta sejati, jenis yang benar-benar menyembuhkan, tidak pernah meminta Anda untuk menghilang supaya orang lain dapat bersinar. Cinta sejati tidak mengira skor. Ia tidak menuntut pengorbanan sebagai bukti. Ia tidak menolak jemputan Anda dan mengharapkan Anda terus membayar. Meninggalkan keluarga saya bukanlah pengakhiran sesuatu yang rosak. Ia adalah permulaan sesuatu yang jujur. Ia adalah memilih diri saya sendiri selepas seumur hidup memilih orang lain. Dan jika ada satu perkara yang saya ingin beritahu sesiapa sahaja yang berada dalam situasi yang sama, Anda tidak berhutang sesiapapun akses kepada hidup Anda hanya kerana Anda berkongsi DNA. Keluarga sepatutnya menjadi tempat pelindungan, bukan penjara. Dan sebaik sahaja ia menjadi penjara, Anda berhak untuk pergi. Pilihan keluarga saya tidak menentukan saya. Sempadan saya yang menentukan.